Farid Rahman, semalam kau yang laporkan. Suka jaga tepi kain orang? Pewaris keluarga Iskandar, Adrian Iskandar. Nampak macam Farid Rahman? Memang rupa sama. Dengar berita cakap ketua keluarga Iskandar dah meninggal? Dia baru balik nak warisi harta 65 bilion ringgit ayah dia. Wah, gila. Serupa. Mana serupa? Si Adrian Iskandar tu keluarga elit tertinggi. Pewarisnya, dia ni agaknya cuma boleh warisi gerai sayur mak dia je. Nak lari? Jangan harap. Hutang kita belum selesai. Kau rosakkan kereta orang, patut bayar ganti rugi. Kau dah tak nak hidup ke? Hakim Zulkifli. Lepas, kalau kau terus gaduh, saya akan cakap pada cikgu, hukuman kau sebab gaduh dulu, belum habis kan? Kau nak cepat balik, jaga mak kau kan? Ya, Saya ikut sama, tolong sikit. tak payah, saya boleh urus. Saya pun tak ada hal hari ni. Farid Rahman. Puan Aisyah Iskandar. Itu dia, umur 18 tahun sama dengan tuan muda. Ayah dah meninggal, mak pula sakit, keluarga miskin. Terlalu serupa. Mirip betul. Apa cara pun, mesti buat dia sebagai Adrian Iskandar. Balik ke keluarga Iskandar. Baik, Mak, Farid dah balik. Assalamualaikum, Makcik Sarah Sekolah. Makcik ambilkan buah. mak, jangan sibuk, badan belum sihat lagi. Ambil buah je. Tak adalah teruk sangat. Mak, Cepat hantar makcik ke hospital. mak, jom. Siapa ahli keluarga Nora Syafi? Saya anak lelakinya. Pesakit mengalami pendarahan otak akibat tumor pecah. Kami dah buat rawatan kecemasan. Tapi mesti buat pembedahan kraniotomi segera untuk bersihkan hematoma. Berapa kosnya? Bayar duit kecemasan dulu. Kos pembedahan sekitar RM195,000. RM195,000. Doktor, boleh buat pembedahan dulu? Kami akan cari duit. Adik, hospital ada peraturan. Saya pun tak boleh buat apa. Kamu cepatlah cari duit. Ni duit kecemasan, duit angpau dan belanja saya yang disimpan. Ambil dulu untuk bayar. Kita fikir cara lain nak kumpul duit. Terima kasih. Saya Cepat pergi, saya jaga makcik sini. Kamu buat apa? Siapa kamu? Nak buat apa? Saya penyelamat kamu. Apa maksudnya? Mak kamu tumor otak pecah. Kos pembedahan RM195,000. Duit ni, saya boleh bagi Apa syaratnya? dengan identiti adik lelaki saya, Adrian Iskandar, untuk hadir dalam upacara pewarisan 3 bulan lagi. Setelah berjaya, saya bayar kamu RM3.250,000. Kenapa dia sendiri tak boleh pergi? Kamu tak perlu tahu. Ada bahaya, kan? Kamu sekarang bukan seorang penyamar. Kenapa mesti saya yang pergi? Kenapa? Sebab keadaan mak kamu tak boleh tunggu lagi. Sebab kamu langsung tak ada RM195,000. Farid, kamu tiada pilihan lain. Tidak. Kamu yang tiada pilihan lain. Kamu begitu tergesa-gesa sampai sanggup culik orang untuk cari penyamar. Ini membuktikan upacara pewarisan sama sekali tak boleh ditangguh dan Adrian Iskandar yang sebenar sama sekali tak boleh hadir. Kamu elak cerita tentang dia bukan untuk rahsiakan. Tapi kemungkinan besar
Dia sudah mati. Kalau dia mati, maka harta keluarga RM60 akan jatuh ke tangan siapa? Jelas sekali bukan kamu. Kalau tak, kamu tak akan cari saya. Jadi siapa yang paling untung nanti? Tentu orang yang paling mahukan dia hilang. Jadi, kamu perlukan saya sebagai penyamar. Kalau tidak, pembunuhnya akan dapat segalanya. Kamu cari saya. Bukan untuk tolong saya, tapi untuk selamatkan diri sendiri. Sayalah penyelamat kamu. Berita kematian Adrian sudah saya sembunyikan. Macam mana kamu tahu? Buat kesimpulan, logiknya mudah saja. Sebut syarat kamu. Jumlahnya RM6.500.000. Bayaran pendahuluan RM3.250.000. Masuk ke akaun yang saya tetapkan. Selain itu, perlu sediakan mengenai Adrian sebelum ini. Semua maklumat lengkap, termasuk tabiat, dan latihan perlu. Saya setuju. Mulai hari ini, kamu ialah Adrian. Kamu ke mana? Tak dapat dihubungi. Saya risau sangat. Keluar cari duit. Doktor kata perlu pembedahan segera. Sekurang-kurangnya RM195.000. Bagaimana kalau saya minta cikgu buat kutipan derma? Tak payah. Kamu merompak ke? Duit kerja. Kerja apa boleh dapat? Banyak macam ni dalam sehari? Farid, beritahu saya sebenarnya. Sarah, saya nak pergi jauh. Mak saya mungkin perlu tolong awak jaga sikit. Duit dalam beg ini, baki lagi, anggap saja pampasan untuk awak. Tolong minta cuti dari sekolah. Kamu nak ke mana? Berapa lama? Tinggal 3 bulan lagi nak peperiksaan masuk universiti. Bukankah kamu nak masuk Akademi Tentera? Makcik juga harap kamu masuk universiti. Kamu tak boleh. Saya akan cuba balik sebelum peperiksaan. Kalau saya tak balik, kata laluan hari lahir mak saya. Ada duit cukup di dalam, cukup untuk rawatan lanjut dan upah penjaga pesakit. Sarah, mak saya serahkan pada awak. Kamu akan balik dengan selamat? Kan? Ya, Ingat, Adrian biasa buka 2 butang atas kemeja. Butiran macam ni, lebih mudah dedahkan kelemahan. teruskan. Anggota teras kumpulan, 7 orang. Yang paling sukar dihadapi ialah Pak Cik Zafran. Dia timbalan pengerusi kumpulan yang urus perniagaan luar negara. 3 bulan lepas, semasa ayah sakit tenat, dia dah cuba desak untuk tukar pewaris. Anaknya Rafiq, anak orang kaya kaki lepak. Tapi jangan dipandang rendah. Dia dengan Adrian selalu tak sehaluan. Mereka pasti akan persoalkan kau. Jadi, kau mesti tahan 3 bulan ini. Tanda tangan upacara pewarisan. Sekali tersilap langkah, mereka tak akan lepaskan kau. Faham. Terlalu serupa. Sikap degil pun sama. Ayah, dah 7 hari kereta jatuh dari tebing curam begitu tinggi. Adrian pasti dah mati. Aisyah hantar orang cari, tapi rasanya mayat pun takkan jumpa. Diam. Ayah, saya cakap fakta. Sekiranya kematian pewaris disahkan, ayahlah calon pertama. Fakta? Fakta sekarang ialah Aisyah belum umumkan. Media belum sahkan berita kematian. Kau jerit kuat-kuat sampai seluruh rumah tahu kita yang bertanggungjawab. Tuan besar. Tuan muda dia. Mati? Bukan.
Bukan. Tuan Muda Adrian. Dia dah balik. Kereta. Kereta dah sampai depan pintu. Kau, siapa balik kau cakap? Selamat pulang, Tuan Muda. Datuk, Adrian, akhirnya kau pulang. Datuk, kabarnya sihat? Sihat-sihat. Kau balik. Itu yang penting. Mana boleh? Rafiq, hari ini majlis sambutan aku. Aku pulang tak normal ke? Memang normal. Tapi kau sepatutnya dah mati. Adrian, jangan ambil hati. Rafiq cuma dengar kereta kau kemalangan. Dalam perjalanan balik, dia risaukan kau. Oh. Pak Cik Zafran dapat berita? Cepat betul ya. Cuma hal kecil, dah lama selesai. Tapi Rafiq ni, dengar kabar angin, terus percaya. Nanti takkan jadi orang hebat. Kau palsu. Kau mustahil Adrian Iskandar. Palsu. Datuk, lihatlah aku. Nampak macam palsu ke? Ini cucu aku, Adrian. Mari duduk. Baik, Kak. Makanan nak sejuk. Ayah betul cakap. Semua duduklah. Ayah, dia pasti palsu. Dia pasti Aisyah Iskandar. Upah orang tiru. Dia palsu. Mesti ada kelemahan. Kita lambat-lambat dedahkan. Pak Cik Zafran. Guna cara macam ni, nak uji aku, terlalu klise lah. Macam mana kau cakap dengan ayah aku? Aku hidup dalam keluarga Iskandar selama 18 tahun. Siapa tak tahu aku ala udang. Kau baru datang. Usip pakai kau moka. Maafkan saya. Saya terlupa. Pantang larang tuan pun tak tahu. Nak simpan kau buat apa? Esok tak payah datang. Adrian, Ayu dah berkhidmat dengan keluarga Iskandar lebih 10 tahun. Sekali tersilap, jangan marah. Biar dia tukar hidangan lain. Hahaha. Adrian, mari cuba hidangan ini. Baru dihantar udara. Sedap. Hahaha. Tuan Muda, saya terlupa sos ikan tu dibuat dengan sos rebusan kepala udang. Stok hatinya pun berasaskan udang. Maafkan saya. Datuk, tengoklah dia. Tak ada apa-apa pun. Adrian sebenarnya alahan udang yang teruk. Sentuh sikit pun, dia akan sesak nafas, ruam seluruh badan. Dia dah makan udang tu, tapi tak ada apa-apa. Dia pasti palsu. Dia penyamar. Apa lagi tunggu? Tangkap si penyamar ini sekarang. Rafiq, berani sungguh kau. Jangan sentuh adik lelaki saya. Puan Aisyah, Tuan Muda, awak semua okey? Okay. Saya cuma tak ala udang lagi. Kau terus kata saya palsu? Rafiq Iskandar, otak kau ni macam mana boleh jadi pengurus projek Pak Cik Zafran yang tanggung? Jangan buat-buat. Alahan Adrian, alahan keturunan yang teruk. Dari kecil sampai besar, 3 kali masuk bilik kecemasan. Mana boleh sembuh begitu saja? Sebab saya jalani rawatan desensitisasi. 2 tahun, suntikan setiap minggu. Memang menyakitkan, tapi sebagai ahli keluarga Iskandar, tak boleh ada kelemahan maut macam ni. Apa kata suatu hari nanti ada orang nak buat jahat?
campur serbuk udang dalam makanan saya, nanti saya jadi mangsa mudah saja. Prinsip ini Datuk pesan pada saya sebelum saya keluar negara. Betul. Kata-kata itu saya yang cakap dengan Adrian. Kau ragui identiti saya? Saya tak peduli. Tapi, kau menjerit-jerit tak tentu tempat, gelabah bila ada masalah, mau tangkap orang pun dalam majlis sambutan kepulangan saya. Inikah cara didikan keluarga Iskandar untuk kau? Kau si penyamar pun nak ajar saya? Cukup. Rafiq, kau buat saya kecewa. Mulai esok, kerja kau dalam syarikat digantung semua. Balik rumah, fikirkan salah kau. Cepat? Minta maaf pada abang sepupu Adrian kau. Ayah, kau... Sabar sedikit, rancangan besar takkan rosak. Banyak lagi peluang untuk dedahkan dia. Abang sepupu Adrian, maafkan saya. Tadi saya terlalu emosi. Saya tuang arah untuk minta maaf. Alamak. Abang sepupu Adrian, maafkan saya. Saya tak sengaja. Abang sepupu Adrian, tatu awak mana? Saya ingat abang sepupu Adrian, di lengan bawah kanan, ada satu tanda atau kepala halang yang jelas. Saya nampak awak buat tatu itu pada hari jadi ke-15 saya. Abang sepupu Adrian, tatu awak mana? Semua orang ini palsu. Orang ini palsu. Ayah dah nampak. Badan orang ini langsung tak ada tatu. Dia langsung bukan anak saudara saya, Adrian Iskandar. Aisyah, orang ini awak yang bawa balik. Bukankah awak patut beri penjelasan? Dari mana sebenarnya awak cari penyamar ini? Berani menipu sebagai pewaris keluarga Iskandar? Apa niat sebenar awak? Cuma satu tatu saja? Awak terus kata saya palsu? Awak memang palsu. Saya sendiri nampak awak buat tatu itu. Tak mungkin salah. Rafiq Iskandar, awak berulang kali melanggar adab, mencabar saya. Keraguan awak terhadap identiti saya maafkan kerana awak adalah adik sepupu saya. Saya banyak bersabar. Tapi awak makin menjadi-jadi buat hal depan Datuk lagi. Awak ingat saya tak marah ke? Jangan cuba menakut-nakutkan. Kalau berani, beritahu saya. Tatu itu pergi mana? Cuma satu tatu je. Perlu sampai terlalu beria? Jangan cuba alih perhatian di sini. Tatu tu? Dah buang. Masa 15 tahun, rasa nak tatu main-main. Sekarang rasa tak matang dan tak sesuai. Sebagai peneraju utama, keluarga Iskandar masa depan ada benda macam ni dekat badan, tak elok langsung. Kau merepek! Macam mana tatu boleh hilang sebersih tu? Tiada langsung kesan? Kau ni palsu! Nak guna kata manis palsu? Nak tipu kami kan? Rafiq Iskandar, kau nak buktikan aku Adrian Iskandar ni palsu sampai habis fikir, langsung tak guna akal. Kau? Ataupun kau terlalu lama mengharapkan aku mati sampai hilang akal? Kau? Kau tak tahu ke, dalam dunia ni ada satu benda namanya krim penyamar celah? Ini... Kau kena buat tatu balik. Ini salah satu tanda paling jelas Adrian Iskandar. Aku tak nak. Kalau ada tatu, aku tak boleh sambung belajar kat Akademi Tentera. Macam mana? Mesti mereka akan siasat. Pasal tatu ni, biar aku fikirkan cara. Pergi cari jurusolek kesan khas terbaik. Kau nak lukis tatu? Betul. Lukis satu tatu. Lukis satu. Tatu yang dah dibersihkan. Kena tiru kesan selepas pembersihan laser. Garis samar kebiruan yang tertinggal. Warna kena buat nampak lama. Macam dah diproses. Lebih setengah tahun. Bukan kau. Bukan kau. Kalau tatu ni dah dibersihkan, kenapa nak tutup lagi dengan krim penyamar celah? Nak buat misteri apa? Suka hati saya. Nak lapor pada kau ke? Saya cuma rasa kesan ni tak cantik. Hari ini majlis sambutan kepulangan saya, kau beria-ia nak buktikan saya ni penipu. Kau sebenarnya nak lindungi keturunan keluarga Iskandar
Atau dalam hati kau rasa Adrian Iskandar mati? Kau, Rafiq. Jangan kurang ajar. Rafiq Iskandar. Risau sampai hilang pertimbangan. Takut ada yang palsu menyamar jadi asli. Lagipun, kau hilang bertahun-tahun, baru balik sekarang. Memang orang akan syak. Rafiq Iskandar, Adrian Iskandar ini saya sendiri jemput balik. Saya jamin dengan maruah diri, dialah adik kandung saya, Aisyah Iskandar. Dia pewaris yang sah dan berhak bagi pihak Iskandar. Kau berani biadab? Kau masih hormat datuk ke? Hormat peraturan keluarga ke? Kau jamin? Kau layak ke? Kau cuma anak angkat perempuan. Siapa tahu kalau kau berkomplot dengan orang luar, nak merampas harta keluarga Iskandar? Tambahan pula, ada orang keturunan tak sah hidup atas belas kasihan kami. Baru boleh berdiri di sini. Dalam hati mesti sakit dan dendam. kakak saya, Aisyah Iskandar, sebelum ayah meninggal, diangkat secara sah dan direkod dalam salah sila sebagai anak perempuan. Dia cucu perempuan yang diakui datuk dan keluarga terdekat yang saya, Adrian Iskandar, akui. Pengorbanannya untuk keluarga Iskandar lebih 10 kali ganda, 100 kali ganda daripada orang macam kau yang cuma tahu makan minum main. Dengar sini, kalau lain kali aku dengar kau sebut sepatah kata hina kakak aku, bukan tampar muka saja dah. Keluarga aku, Adrian Iskandar, tak payah kau cakap belakang kat sini. Aku lawan kau habis-habisan. Datuk, kakak Aisyah banyak berkorban untuk keluarga ini. Anda nampak sendiri, Rafiq berkali-kali mencabar dan memfitnah ahli keluarga. Cucu terpaksa ambil tindakan mendidiknya. Mohon pertimbangan yang adil. Aisyah adalah anak keluarga Iskandar. Ini takkan berubah. Kesetiaannya pada keluarga Iskandar, saya tak pernah ragui. Adrian pulang, ini berita gembira. Rafiq, kamu hilang kawalan, kata-kata tak sopan. Minta maaf pada Aisyah. Kalau tak, duit Sarah hidup setengah tahun ditahan. Kakak Aisyah, maafkan saya. Sudahlah, cukup sudah sandiwara ini. Adrian baru balik dan dia penat, semua beredar. Bincang di rumah nanti. Ayah, dia pasti palsu. Adrian Iskandar tu pasti dah mati. Jatuh dari tebing curam. Kereta hancur dan meletup. Mana mungkin dia masih hidup. Ini pasti Aisyah Iskandar. Cari dari mana entah, penyamar saja. Saya juga pasti Adrian Iskandar mati. Tapi masalahnya sekarang, tiada mayat. Datuk langsung tak percaya Adrian Iskandar masih hidup. Jadi macam mana? Mungkin ke kita hanya mampu melihat si penyamar ni atas nama Adrian Iskandar. Waris harta keluarga 65 bilion ringgit. Puan Aisyah Iskandar, arahan Puan sebelum ini, supaya saya siasat segera orang itu, sudah ada perkembangan. Ini maklumat awalnya dan gambar. Dia ni, muka dia sama macam ni. Walaupun aura dia lain, tapi pasti dialah. Ayah, cepatlah kita ambil gambar ni. Tunjuk pada Datuk. Bongkarkan dia. Ada gambar pun apa gunanya? Macam mana kita nak buktikan yang Adrian Iskandar di rumah utama sekarang ni sebenarnya pelajar bernama Farid Rahman ni? Senang je. Muka sama macam ni. Sama macam ni. Kalau Adrian Iskandar tak mati, kalau dia betul-betul Adrian Iskandar, kita bawakan gambar Tio Ricardo untuk tuduh cucu lelaki sah keluarga Iskandar. Sebagai penyamar, Rafiq, guna akal sikit. Perbuatan kita ni di mata Datuk cuma akan jadi satu lagi bukti kita sanggup apa saja untuk rampasan kuasa dengan menfitnah Adrian Iskandar. Macam mana ni? Takkan tak ada cara lain? Cara. Mestilah ada. Kita tak boleh buktikan dia Adrian Iskandar. Tapi kita boleh minta orang lain kenal. Dia ni Farid Rahman. Orang lain? Rakan sekelas lamanya. Cikgu, jiran, sesiapa yang kenal dia. Asalkan kita suruh mereka, di depan semua orang, panggil nama Farid Rahman. Kenal pasti, dialah pelajar itu. Kau rasa penyamar ini masih boleh terus berpura-pura? Datuk akan masih percaya. Betul juga. Suruh dia kembali ke persekitaran lamanya. Tapi, ayah, dia akan pergi ke? Dia tak ada pilihan. Esok waktu sarapan, aku akan usulkan dia sambung pelajaran. Satu alasan munasabah yang dia tak boleh tolak. Ayah, kepulangan Adrian ni hal besar. Tapi, dia baru 18 tahun. Walaupun bijak, kalau terus serahkan semua urus kumpulan syarikat,
Nanti orang lama rasa dia masih mentah. Mudah kena cakap. Maksud kau, Aku rasa keutamaan Adrian. Sepatutnya selesaikan pelajaran. Dia masih muda. Kukuhkan asas. Baru boleh urus keluarga Iskandar dengan baik. betul kata kau, aku akan cari guru tuition. Ayah. Kelayakan akademik ini bukan cuma untuk ijazah, tapi untuk membina jaringan yang lebih baik. Saya cadangkan, Adrian belajar di Sekolah Menengah Nusa Jaya 1. Itu sekolah menengah elit. Rakan sekelas di sana pada masa depan akan jadi elit pelbagai bidang. Ikatan sekelas yang dibina sekarang akan jadi asas rangkaian hubungan masa depan. Zafran betul. Apa pendapat awak? Pak Cik Zafran pertimbangannya menyeluruh, ikut saja cadangan Pak Cik. Pergi ke Sekolah Menengah Nusa Jaya 1. Baik. Kau dah gila ke? Kenapa nak setuju? Sekolah itu tempat paling bahaya bagi kau. Hakim Zulkifli, Sarah Razak. Dan banyak cikgu dengan pelajar. Mereka boleh kenal kau bila-bila. Kalau aku tak balik, ada cara lain ke? Mereka boleh saja jemput mak aku atau Sarah Razak langsung ke rumah keluarga Iskandar. Nanti keadaan jadi lebih teruk. Tapi kau boleh cari alasan lain. Katakan fokus urusan kumpulan atau merisaukan keselamatan. Alasan aku boleh cari, tapi takkan hilangkan rasa curiganya dan takkan halang tindakannya. Aku yang pulang sendiri akan nampak lebih jujur. Adrian Iskandar tak takut dikenali sebab dia memang asli. Aku boleh gunakan identiti baharu aku ini. Sera la base de son réseau demain. Persekitaran lama. Mereka kenal Farid Rahman. Akan segera tahu, aku pewaris keluarga Iskandar, Adrian Iskandar, bukan Farid Rahman. Bertindak proaktif itu penting. Itu sebabnya. Tapi bukan semuanya kan? Kamu risau kawan sekolah lama kamu dan Makcik Nora? Takut Pak Cik Zafran ugut mereka? Kalau aku tak balik, sasaran mereka akan jadi orang di sekeliling aku. Maka aku masih di hospital. Sarah Razak cuma seorang pelajar. Aku tak nak mereka terlibat dalam bahaya. Kalau aku pulang sendiri, perhatian Pak Cik Zafran akan tertumpu pada aku. Itu cara paling langsung untuk lindungi mereka. Kamu sudah fikir betul? Berlakon setiap hari di depan orang yang kenal? Bukan mudah. Aku tahu. Lagipun ada RM6.500. Aku akan cuba. Pada aku, budak Farid Rahman tu pasti tak datang. Kos pembedahan mak dia pun cukup untuk dia kerja. Seumur hidup. Nak masuk universiti? Mimpilah. Jangan cakap sembarangan. Farid kata dia akan balik. Kau betul-betul percaya ke? Aku rasa sekarang ni Izen no. kerja buruh tapak bina. Mungkin nanti kita boleh tinggal dalam rumah yang dia bina. Kau ni, mulut jahat memang tak keluar benda baik. Farid lagi baik dari kau. Jauh lebih baik. Sarah, jangan ingat sebagai ketua kelas kau boleh. Cikgu kelas dah datang. Semua diam sikit. Hari ini, kelas kita akan ada seorang pelajar baru. Keadaan pelajar ini agak istimewa. Harap semua bersikap sopan dan hormat. Pindah sekolah di semester akhir. Jarang jumpa. Masuklah. Kepada semua, buatlah pengenalan diri. Farid Rahman. Farid Rahman. Itu Farid ke? Muka sama sangat. Tapi, kenapa Farid muncul sebagai pelajar baru? Semua diam. Ini Adrian Iskandar. Dia lama tinggal di luar negara untuk belajar dan hidup, baru-baru ini pulang ke tanah air dan masuk sekolah kita. Kelas kita, karena dia dan pelajar Farid Rahman, rupa sangat serupa. Mungkin semua terkejut. Tapi ini memang dua orang, pelajar yang berbeza. Harap semua boleh bergaul dengan baik dan bantu Adrian Iskandar menyesuaikan diri dengan persekitaran belajar di sini. Betul ke ni? Memang serupa sangat. Kembar pun tak sampai macam ni. Cuma aura dia jauh berbeza. Adrian Iskandar ni nampak macam dari keluarga kaya. Adrian, tempat duduk awak buat sementara waktu di sebelah Sarah Razak. Sarah, sebagai ketua kelas, tolong jaga rakan baharu. Baik.
Dia ke? Kalau bukan, mana perginya Farid? Orang ni mesti Farid Rahman. Balik sekolah dah berlagak macam tuan muda. Nanti waktu rehat aku nak dedahkan dia. Mesti buat dia malu di depan semua. Farid Rahman, apa yang kau buat ni? Jangan ingat tukar identiti, potong rambut, boleh terus berlagak. Awak cakap dengan saya? Jangan buat-buat. Miskin tetap miskin. Pakai suit mahal pun tak nampak macam orang kaya. Abang Hakim, budak ni macam tak takut dengan awak. Anak bongsu cabang ketiga keluarga Zulkifli? Hakim Zulkifli? Ya, Ayah awak Jalil Zulkifli? Dalam kumpulan cuma pegang jawatan tanpa kuasa. Dividen tahunan tak sampai RM1,300,000. Abang sulung awak, Hafiz Zulkifli, yang urus projek hartanah. Abang kedua awak, Haris Zulkifli, sedang belajar di luar negara. Awak, tahun akhir sekolah menengah, prestasi sentiasa terakhir. Pernah 2 kali rekod salah laku kerana gaduh. Kalau bukan sebab pakcik awak pengetua, awak dah lama kena buang sekolah. Betul tak? Abang Long, macam mana dia tahu sampai sebegitu terperinci? dia siasat saya. Nak takutkan siapa? Takutkan awak. Keluarga kelas bawahan, anak buangan paling tak disukai. Layakkah saya nak susah hati nak takutkan awak? Cuba awak cakap lagi sekali. Hakim Zulkifli, awak lepaskan. Oh. Keluarga awak baru-baru ni berebut tanah di kawasan barat bandar kan? Malangnya, kumpulan Iskandar dah lama buat perjanjian dengan pihak bandar. Hari-hari sebelum ni ayah awak suruh hantar orang nak ajak datuk saya makan tapi ditolak dengan baik. Cuba awak fikir, kalau Syuan hari ini menyinggung saya, sampai keluarga awak terputus hubungan dengan keluarga Iskandar. Mak awak tu yang paling tak disukai dalam rumah. Boleh jadi dihalau keluar tak? Awak, jangan reka cerita sini. Awak ingat awak siapa? Saya Adrian Iskandar. Kumpulan Iskandar, pewaris tunggal yang sah. Nak buat-buat apa? Hati-hati. Nampaknya cakap saja tak guna. Awak, lepaskan. Tadi masa nak gaduh, tak fikir pasal akibat ke? Pelajar Adrian Iskandar. Ni kawasan sekolah. Kalau bergaduh, boleh kena tindakan tata tertib. Ketua kelas, ini hal peribadi saya. Saya nasihat awak jangan campur tangan. Kalau tak, tercedera sendiri. Nada suara ni, pandangan mata ni, langsung bukan Farid Rahman yang aku kenal. Pakcik aku pengetua. Kau berani sentuh aku? Percaya atau tak? Hari ini aku buat kau kena gantung sekolah. Pengetua? Oh, kau maksudkan Zakaria? Kebetulan, dia anak didik datuk aku. Kumpulan Iskandar setiap tahun derma dana bantuan pelajaran untuk sekolah Nusa Jaya 1, 30% bajet sekolah. Kau rasa, kalau aku sekarang buat satu panggilan, lapor kau Hakim Zulkifli, buli sekolah, membuli rakan sekelas, Kau tak nak hidup lagi ke? aku minta pihak sekolah ambil tindakan serius. Pakcik kau yang dapat jawatan, sebab koneksi itu masih boleh kekal dalam jawatan dia. Kau mengarut. Jangan nak tipu. Aku tak percaya. Cuba. Tunggu. Kau nak apa? Senang je. Kita bertaruh. Kalau sebelum waktu sekolah tamat, pakcik pengetua kau, Zakaria, masih selamat, aku kalah. Aku minta maaf depan orang. Tapi kalau dia kena gantung tugas, Hakim Zulkifli, lepas ni dekat sekolah, nampak aku kena tunduk. Panggil Abang Adrian. Aku suruh kau ke timur, kau tak boleh ke barat. Ringkasnya, jadi budak suruhan aku. Kau. Macam mana? Berani tak? Wah, kau ni terlampau angkuh. Suruh Hakim jadi budak suruhan dia,
Dia pasti bukan Farid Rahman. Bertaruh pun bertaruh. Aku tetap tak percaya kau ada kuasa sebesar tu. Baik. Jadi semua yang hadir di sini adalah saksi. Dia Farid ke bukan? Kalau bukan, kenapa rupa dia sama sangat? Kalau ya, macam mana dia boleh jadi begini? Dan macam mana dia boleh jadi pewaris keluarga Iskandar? Pak Cik Latif. Ya, saya nih Adrian. Baik-baik saja di Nusa Jaya 1. Ada satu hal saya nak laporkan pada Pak Cik. Ya, tentang pengetua Zakaria. Pak Cik Latif? Mungkinkah Pak Cik Latif dari lembaga pengarah Latif? Dengar gayanya. Macam betul lah. Buat-buat apa? Siapa pun boleh buat panggilan. Pak Cik Latif lagi. Sekarang saya suruh Pak Cik saya datang. Pak Cik, saya kena buli. Kat dalam kelas ni, seorang budak baru nama Adrian Iskandar. Dia bukan saja pukul saya, dia ugut nak buat Pak Cik hilang kerja. Cepat datang. Tunggu saja, Pak Cik saya nak sampai. Saya tengok berapa lama lagi kau boleh sombong. Baik, saya tunggu. Pak Cik, dia ni, dia pukul saya. Kata-kata kesat lagi. Tuan Muda Adrian, maafkan gangguannya. Anak buah saya ini kurang ajar. Langgar maruah Tuan. Saya minta maaf bagi pihak dia. Pak Cik, kenapa Pak Cik? Dia yang patut minta maaf. Pak Cik, kenapa Pak Cik pukul saya? Pukul? Pukul pun dah ringan. Cepat, minta maaf pada Tuan Muda Adrian. Tuan Muda Adrian, saya betul-betul minta maaf. Anak buah yang tak guna ni, sikapnya teruk sangat. Maafkan saya. Saya harap Tuan berhati luas. Janganlah sama dengannya. Tadi, pengarah Latif sudah hubungi saya. Saya harap Tuan Muda Adrian boleh berbelas kasihan. Dalam mesyuarat pengetua, tolong beri kata-kata baik. Kalau tidak, jawatan pengetua saya ini. Pengetua Zakaria. Anak saudara Tuan Hakim Zulkifli. Di dalam sekolah, suka berkumpul geng dan buli rakan sekelas. Tak hormat orang tua. Bukanlah 1-2 hari saja. Sebagai pengetua, bukan saja tak ambil tindakan, malah selalu lindungi dan biarkan. Orang macam Tuan ini, layakkah jadi pengetua? Ya, Tuan Muda Adrian, kritikan Tuan betul. Saya akan ubah. Saya pasti ubah. Ini... Hakim Zulkifli, kau digantung sekolah seminggu. Pulang rumah, tulis 5,000 patah perkataan. Surat permohonan maaf rasmi. Pak Cik Zakaria. Dan kamu semua dapat rekod salah laku berat, kecaman rasmi seluruh sekolah. Selepas ini, kalau berani lagi ikut Hakim Zulkifli buat hal, serta merta buang sekolah. Ini... Alamak, mungkinkah dia betul-betul Tuan Muda keluarga Iskandar? Abang Hakim, kali ini kita terlanggar orang yang tak boleh disentuh. Farid Rahman. Kau tunggu saja. Hakim Zulkifli, Siapa kau? saya orang yang nak tolong kau. Saya tahu apa kau fikirkan. Kau sedang fikir pelajar baru pindah, Adrian Iskandar itu? Sebenarnya bekas rakan sekelasmu, Farid Rahman. Betul tak? Kau... Bagaimana kau tahu? Kerana Adrian Iskandar yang sebenar sudah mati, yang ini sekarang cuma seorang pelajar miskin bernama Farid Rahman. Itu sahaja. Dia disuruh oleh Aisyah Iskandar untuk menyamar. Aku memang tahu dia Farid Rahman. Kalau kau boleh dedahkan dia, lepas ini berjaya, aku bayar kau RM650,000. 650,000. Adrian, jangan pergi. Mereka tangkap Sarah Razak. Aku tahu. Tapi Adrian Iskandar baru kenal Sarah. Mengikut status dan perangainya, dia mustahil akan untuk seorang rakan kelas baru dikenali. Pergi ambil risiko.
Kalau kau tiba-tiba meluru ke sana, sama seperti beritahu semua orang, kau ini Farid Rahman. Dia kawan aku. Aku tak boleh biarkan. Fikir baik-baik. Kalau identiti kau terbongkar, misi gagal, kau tak dapat sesen pun, macam mana rawatan mak kau? Kau sendiri pun dalam bahaya. Pakcik Zafran tak akan lepaskan kau yang tahu rahsia ini. Aku tahu. Tapi aku terpaksa pergi. Adrian Iskandar. Kau Wah, betul-betul datang juga? Farid Rahman. Tak boleh teruskan sandiwara, kan? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Boleh saja. Asalkan kau mengaku, kau bukan Adrian Iskandar. Kau ini Farid Rahman. Mengaku kau si penyamar untuk tipu duit keluarga Iskandar. Hakim Zulkifli. Otak kau dah rosak ke? Cakap apa semua ni? Jangan degil. Aku berani buat macam ni. Maknanya aku ada keyakinan. Pukul dia. Je sais ce que vous pensez. Pukul dia. Pukul sampai dia mengaku. Hakim Zulkifli. Awak cari orang macam ni? Aku ada latihan profesional dalam tempur. Dengan beberapa orang ni, bukan lawan aku. Aku beritahu awak sekali lagi. Nama aku Adrian Iskandar. Awak diperalatkan. Bodohnya awak. Bila aku balik nanti, awak dan keluarga Zulkifli, semua tak akan aku lepaskan. Farid Rahman, tak ada kemahiran macam ni dan aura macam ni. Mungkin... Bacaan ke लिए? Aduh. Hahaha. Tak tahan dah, kan? Jangan buat-buat. Pukul lagi. berhenti. Awak okey tak? Farid, awak okey tak? Mana yang sakit? Nampak? Dia panggil dia Farid. Aisyah Iskandar, awak ada apa nak kata lagi? Rahsia si penyamar dah terbongkar. Datuk, nampak kan? Dia memang bukan abang sepupu Adrian. Malam ni, dia pergi selamatkan rakan sekelas perempuan Sarah Razak. Perempuan tu memang panggil dia Farid. Dia memang Farid Rahman. Dia penyamar yang Aisyah Iskandar cari. Adrian, awak ada penjelasan? Berani awak pukul aku? Sebab identiti dah terbongkar, jadi marah kerana malu. Adrian, berhenti. Adrian, apa awak buat? Beri aku satu sebab. Aku pukul dia. Sebab dia terlalu bodoh. Bodoh sampai kalau hari ini aku tak beri dia pengajaran, dia akan tarik keluarga Iskandar ke kancah musnah selamanya. Awak comel. Sekarang cakap pasal identiti kamu. Identiti aku? Kamu cuma pandang tentang ini je, kan? Aku tanya, kamu demi nak buktikan aku tu, pelajar Farid Rahman, kamu tak keculik kawan sekelas dia, guna dia ugut aku, paksa aku mengaku? Kalau ya, apa? Asal cara tu berkesan, kamu pergi, maknanya kamu takut. Kamu memang Farid Rahman. Cara berkesan? Kamu tak sedar, hampir musnahkan keluarga Iskandar? Apa yang kamu merepek ni? Aku pergi, bukan sebab nak selamatkan budak tu. Aku pergi untuk selamatkan keluarga Iskandar. Selamatkan dari masalah besar yang kamu buat, kebodohan kamu. Selamatkan aku. Karang cerita pun, karang yang masuk akal sikit. Aku tanya, sebelum culik Sarah Razak, ada tak habiskan seminit pun untuk siasat latar belakang dia? Seorang pelajar, apa yang nak disiasat? Pelajar? Dia anak tunggal, Ketua Pasukan Keselamatan Bandar Nusa Jaya, Encik Rizal Razak. Kamu culik anak Ketua Pasukan? Angke, Kalau dia hari ini ada sebarang kecederaan, cala sikit pun, kau rasa Ketua Rizal akan berhenti begitu saja? Keluarga Iskandar ada berapa banyak industri, berapa banyak projek yang boleh tahan perhatian khas sistem keselamatan? Nanti keluarga Iskandar, kerugian besar yang akan ditanggung, kau pernah fikir tak? Sekarang aku baru faham, kenapa Datuk tak serahkan projek utama kepada orang macam kau? Sebab kau ini memang bodoh sepenuhnya. Kau, Buat kerja,
Tak fikir akibat, cuma pandang. Untung kecil depan mata. Kalau keluarga Iskandar diserahkan pada orang macam kau, pasti akan hancur. Ling Yuan, kau buat aku sangat kecewa. Mulai hari ini, tentang identiti Adrian, aku tak nak dengar lagi. Sebarang persoalan tak berasas. Sesiapa berani cuba dengan cara hina begini, fitnah pewaris keluarga Iskandar. Jangan salahkan aku, hukum ikut peraturan keluarga. Diusir dari keluarga. Ayah, aku tak boleh terima ini. Si penyamar tu, aku mesti hapuskan dia. Hapuskan dia. Dengan apa kau nak hapus? Kau cuma pandai buat masalah. Apa lagi kau boleh? Dia cakap betul. Kau memang bodoh. Langsung tak siasat latar belakang dia. Terus ambil tindakan. Bukan, Ayah. Macam mana aku nak tahu Sarah tu anak ketua pasukan keselamatan? Sebab itu aku kata kau bodoh. Buat kerja tak guna otak. Tapi, kali ini bukan tak ada langsung hasil. Ayah, kau ada cara? Aku dah siasat. Farid tu memang terkenal sebagai anak yang sangat berbakti. Ibunya, Nora Syafi, tumor otak, sedang dirawat di hospital bandar. Farid Rahman, kerana kos rawatan ibunya, jadi baru setuju dengan Aisyah Iskandar untuk menyamar. Ayah, maksud Ayah, serang dari ibunya? Orang yang panik, mudah buat silap. Saya dah uruskan dengan pihak hospital. Semuanya dah siap. Suruh doktor yang merawat. Tambah lagi ubat untuk Nora Syafi, supaya dia masuk keadaan kritikal. Farid Rahman pasti akan pulang tanpa fikir panjang. Nanti, kita pasang perangkap di hospital. Kepungan ketat. Rakam bukti dia dan Nora Syafi. Ibu dan anak saling kenal. Baru boleh dedahkan dia depan Datuk sepenuhnya? Kali ini, kita mesti sekali serang terus tamat. Makcik. Kenapa dengan makcik, Dr. Wahid, jururawat? Pesakit alami komplikasi serius secara tiba-tiba. Keadaan kritikal. Perlu segera jalankan. Pembedahan kraniotomi kali kedua. Cepat jalankan pembedahan. Risiko pembedahan sangat tinggi. Perlu tanda tangan waris terdekat. Boleh hubungi anak lelakinya? Dia pergi jauh. Boleh saya tanda tangan diganti? Tak boleh. Ini pembedahan kraniotomi besar. Mesti waris terdekat yang tanda. Tekanan intrakranial pesakit terus naik. Setiap minit yang tertangguh boleh ancam nyawa. Tapi telefonnya ditutup. Saya langsung tak dapat hubungi dia. Cepat cari jalan. Cari anak dia. Suruh dia datang segera. Kalau lambat lagi, tak boleh diselamatkan. Saya cuma tahu dia kerja jauh. Tempat tepat, saya pun tak tahu. Sama ada cari anak dia sekarang, atau batalkan pembedahan. Fikir baik-baik. Puan Aisyah, Tuan Muda. Telefon Tuan Muda dulu, berdering tak henti. Nampaknya panggilan Cik Sarah. Pembedahan kena buat sekarang. Ahli keluarga boleh datang tak? Saya langsung tak dapat hubungi dia. Doktor, boleh buat pembedahan dulu? Saya cuba hubungi dia lagi. Tak boleh. Peraturan hospital. Pembedahan berisiko tinggi macam ni. Kena ada tanda tangan ahli keluarga terdekat. Cepat cari jalan. Mak saya kritikal. Tunggu. Kebetulan sangat. Kamu baru saja lewat no? Adik dari cabang kedua pasti berdendam. Tiba-tiba mak kamu kritikal. Ini mungkin jerat. Untuk tangkap kamu dan dapat bukti kamu jumpa mak kamu. Tapi mesej ni dari Sarah. Dia takkan tipu aku. Lagipun kesihatan mak aku memang tak stabil. Bagaimana kalau Sarah pun ditipu? Macam mana kalau Dr. Wahid pun dibeli? Walaupun perangkap pun, aku kena pergi. Itu mak aku. Aku tak boleh korbankan nyawanya. Cepat ikut. Pastikan dia selamat. Lihat keadaan. Tuan Muda Adrian, awak dah sampai. Terima kasih datang melawat makcik. Keadaan dia stabil sementara. Kata Dr. Wahid, kena pembedahan segera. Anaknya Farid kena tanda tangan. Tak dapat hubungi dia? Boleh tolong fikirkan cara? Dr. Wahid, kenapa makcik tiba-tiba teruk? Ubat apa awak beri sebelum ni? Ini pesakit alami. Tekanan intrakranial. Naik mendadak lagi. Punca kompleks. Pembedahan perlu tanda tangan ahli keluarga. Aku Adrian Iskandar. Dari keluarga Iskandar. Sekarang, atas nama keluarga Iskandar, aku minta awak selamatkan Makcik Nora sepenuhnya. Semua kos dan tanggungjawab, kami yang tanggung. Boleh pembedahan sekarang? Tapi tak ikut prosedur. Baik. Awak keluar dulu. Baik, Tuan Muda Adrian.
Sila beritahu segera. Kita dah kena tipu. Diorang tak peduli pun nak buat pembedahan ke tak. Cuma nak paksa Farid muncul. Jadi sekarang macam mana? Tuan Muda Adrian, keadaan pesakit dah tak boleh tunggu lagi. Awak ahli keluarga pesakit ke? Kami perlukan tanda tangan. Waris terdekat untuk pembedahan. Sarah, dengar sini. Sekarang cuma saya boleh selamatkan Makcik Nora. Tuan Muda, awak cakap apa? Mak, saya dah sampai. Jangan takut. Anak lelaki ada di sini. Tuan Muda Adrian, betul ke awak ini anak lelaki Nora Syafi? Pembedahan ni kena Farid yang tanda tangannya. Sayalah Farid. Jadi awak mengaku awak anak lelaki pesakit? Kalau begitu cepatlah tanda tangan. Pembedahan kena buat sekarang. Semua tanggungjawab saya tanggung. Puan Aisyah, semua dah dirakam. Farid mengaku sendiri. Dan pegang tangan pesakit. Panggil Mak. Ayah, kali ini dia memang mati. Mak, saya dah sampai. Jangan takut. Anak lelaki ada di sini. Tuan Muda Adrian, betul ke awak ini anak lelaki Nora Syafi? Pembedahan ni kena Farid yang tanda tangannya. Sayalah Farid. Jadi awak mengaku awak anak lelaki pesakit? Kalau begitu cepatlah tanda tangan. Pembedahan kena buat sekarang. Semua tanggungjawab saya tanggung. Esok pagi-pagi, saya bawa bukti jumpa Datuk Kamal. Betul. Kau pasti dia tak sedar. Tak langsung. Saya menyamar sempurna. Doktor, apa keadaan Makcik Nora? Pembedahan berjaya. Tanda vital pesakit pada dasarnya stabil. Tapi perlu di ECU untuk 48 jam lagi. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Tapi, kenapa kau tolong makcik? Kita rakan sekelas. Nampak kau susah sebagai rakan. Patutlah tolong. Adrian, kita kena pergi. Ya, serahkan di sini pada kau. Ada apa-apa, hubungi saya segera. Jangan risau, saya akan jaga makcik. Datuk, semua yang dihormati. Hari ini, saya nak dedahkan penipuan besar. Orang ini bukan Adrian Iskandar. Soalnya, pelajar miskin Nusa Jaya 1, Farid Rahman. Mak, saya dah sampai. Anak lelaki ada di sini. Jadi, anda mengaku anak lelaki pesakit? Sekarang terus bedak. Semua tanggungjawab saya pikul. Aisyah, apa maksud semua ini? Rafiq, jangan kau di sini. Mereka reka cerita. Mereka reka cerita, tapi dalam video, dia memang panggil Mak tadi. Ayah, buktinya jelas. Si penyamar ni pasti demi duit saja menyamar jadi Adrian. Mungkin anak saudara sebenar dah dibunuhnya. Adrian, kau ada apa nak cakap? Datuk, rakaman ini benar. Semalam saya kata ayat itu. Tapi Pak Cik Zafran, ayah dan anak ini palsukan segalanya. Izinkan saya panggil saksi. Masuk. Hai, Datuk Iskandar. Semalam, saya merayu Tuan Muda Adrian ke hospital jumpa Makcik Nora. Tumor otaknya tekan saraf, dalam koma dia asyik panggil nama Farid. Dia pegang tangan Tuan Muda erat. Dr. Wahid kata, perlu bedah segera. Jadi, saya fikir nak minta Tuan Muda tanda tangan bagi anaknya. Saya boleh jadi saksi. Pesakit waktu itu memang tak sedar. Dia sangka Tuan Muda Adrian anaknya. Saya tergesa nak rawat, desak Tuan Muda kuat.
Tuan Muda demi selamatkan Puan Nora. Terpaksa akui. Rafiq Iskandar, berkali-kali awak cuba jatuhkan saya. Apa niat awak? Pandai bercakap. Bagaimana awak terangkan perempuan ini panggil awak Wang Chuan? Dia jelas sekali. Panggil nama sebenar awak. Pak Cik Zafran, awak palsukan bukti fitnah saya sebab awak tahu Datuk nak serah jawatan pewaris pada saya. Awak tak ada peluang lagi. Mengarut! Yang menyamar ialah awak. Cukup. Zafran, awak fikir saya nyanyuk? Ayah, semua ini untuk keturunan darah keluarga Iskandar. Farid Rahman ini, Adrian Iskandar palsu ini, asal-usulnya tak jelas. Bercakap asal-asal usul tak jelas? Dr. Wahid, 3 hari lepas dalam akaun Cik masuk RM1,300,000. Terangkan. Puan Aisyah, maafkan saya. Ya, Rafiq Iskandar. Dia paksa saya. Dia suruh saya dalam ubat Nora Syafiee. Tambah bahan buat keadaan kritikal. Lagi suruh saya pengaruhi Tuan Muda Adrian. Aku identiti. Dia janji lepas berjaya beri saya RM450,000. Awak merepek apa ni? Saya langsung tak kenal awak. Saya takut dibunuh. Saya sembunyi-sembunyi rakam suara. Buat kerja ini, jamin hidup awak senang lenang. Kalau ada masalah pun kemalangan perubatan. Tak kena mengena dengan awak. Tapi itu nyawa manusia. Nyawa makcik miskin. Berapa nilai lepas berjaya? RM450,000. Hantar terus ke akaun luar negara awak. Zafran Iskandar, inilah anak yang awak didik. Pak Cik Zafran, Rafiq, kamu berdua, ada apa nak kata lagi? Alamak, ayah. Semua ini untuk keluarga Iskandar. Adrian Iskandar ni asal-usul tak jelas. Saya cuma nak selidik kebenaran. Betul, Datuk. Saya difitnah. Rakaman ini palsu. Pak Cik Zafran, semuanya sudah jelas. Masih tak nak akui? Dalam akaun Dr. Wahid ada RM2 juta. Ada rekod bank. Nak kita semak sekarang? Bandingkan? Pengkhianat. Cukup. Zafran, mulai hari ini, semua jawatan awak dalam kumpulan digantung. Datuk, ini... Baik. Baiklah. Adrian Iskandar, kamu memang hebat. Kita pergi. Baik. Mesyuarat hari ini tamat di sini. Semua sila sambung tugas masing-masing. Adrian, Aisyah, kamu berdua tinggal. Krisis sementara reda. Zafran dan anaknya di arah berehat dan beringat. Untuk sementara, mereka takkan buat masalah besar. Tapi, Adrian, kamu urus dengan baik. Tegas, tenang, malah agak terlalu mahir. Langsung tak macam awak sebelum keluar negara. Datuk, orang akan matang lepas melalui sesuatu. Matang itu bagus. Tapi ada perkara tak boleh dijelaskan dengan kematangan saja. Contohnya, perhatian kamu pada Puan Nora Syafiee itu nampak berlebihan. Ibu kepada rakan sekelas yang tak dikenali, dan kamu pula ambil risiko besar sampai beri orang bahan fitnah. Datuk, Adrian dia... Aisyah, diam dulu. Adrian, aku nak dengar dari mulut kamu. Datuk, saya pergi atas permintaan Sarah Razak. Lagipun, kalau saya tak pergi, Rafiq Iskandar, dia culik ketua pasukan keselamatan. Kesalahan anak perempuannya, jika terbukti benar, impak pada keluarga Iskandar sangat besar. Saya ke sana untuk selamatkan orang, juga halang api merebak ke keluarga Iskandar. Cakap bagus. Pertimbangan wajar. Kamu keluar dulu. Saya nak cakap dengan Aisyah. Baik. Aisyah, saya lihat kamu membesar. Beritahu saya, Adrian pulang kali ini
Ada masalah ke tak? Datuk, dia memang Adrian Iskandar. Pakcik Zafran tak puas hati sebab itu selalu fitnah dia. Harap begitu. Keluarga Iskandar tak tahan pergaduhan lagi. Awasi dia baik-baik. Baik, Datuk. Hari ini susahkan Datuk? Saya penat. Kamu balik dulu. Baik, Datuk. Datuk cakap apa dengan kamu? Datuk juga risau identiti kamu. Tapi, saya dah jelaskan. Baguslah. Adik, hari ini kamu menang cantik. Langkah berhati-hati. Serang balik tepat masa. Tapi, saya masih tak faham. Kenapa Dr. Wahid tiba-tiba berpaling tada? Harga Pakcik Zafran bukan rendah. Sepatutnya, dia patut gigit kami sampai mati. Setiap orang ada kelemahan. Kelemahan Dr. Wahid bukan duit, tapi orang. Maksud kamu keluarganya? Dia bukan saja mengenal pasti kelemahan manusia, malah boleh cari dan manfaatkannya. Kecerdasan dan ketegasan ini melebihi jangkaan aku. Xiang Yang, Tunggu dalam kereta. Hari ini berkat perancangan awal-awal. cuma persediaan awal saja. Pakcik Zafran nanti pasti tak akan berhenti begitu saja. Seterusnya, kita kena lebih berhati-hati. Mister. Ayah, kita hari ini terima kekalahan semudah itu ke? Si anak haram tu, depan Datuk, sanggup tunjuk hebat. Dr. White sialan tu lagi? Diam. Kalah dah kalah. Marah-marah buat apa? Kali ini kita pandang ringan. Tak sangka dia guna cara potong punca masalah ni. Langsung cengkam nyawa Dr. Wahid. Tapi Aisyah dan Farid tu jangan harap boleh tidur lena selepas ni. Ayah, awak ada pelan lain? Pembedahan plastik cuma ubah rupa tapi tak ubah jenis darah. Betul. Masa Nora Syafi masuk hospital, tu di hospital bandar. Mesti ada rekod perubatan terperinci. Farid, dia takkan terfikir pasal ni? Bukan tak terfikir, tapi dia langsung tak mampu ubah bukti kukuh ni. Nora Syafi dah jalani pembedahan, rekod transfusi darah atau slip ujian darah, semuanya bukti muktamad. Asalkan Nampak dia cerita sing. bukti kumpulan darah dia. Dan dapatkan sampel darah si Adrian Iskandar sekarang ni. Bandingkan, kalau darah tu sama, boleh buktikan dia ni penipu. Cara fikir betul. Tapi masalahnya, macam mana nak ambil sampel darah Farid Rahman yang segar dan tak boleh dinafikan? Cara biasa. Risiko besar. Puan Aisyah Iskandar, awak cari saya? Haris, awak buat dua benda. Pertama, cari jalan dari Fail Hospital. Ambil semua rekod perubatan. Nora Syafia. Terutamanya, laporan berkaitan darah. Dapatkan salinan. Ingat, rahsia. Jangan tinggal kesan. Faham. Kedua, arahkan atas nama kumpulan. Sedia rancang fail kesihatan anggota teras. Ya, pengerusi Zafran. Saya akan uruskan. Ayah, kali ni saya nak dia terbongkar. Diusir dari keluarga Iskandar. Jangan gelabah. Biar peluru terbang seketika. Bila bukti cukup, baru kita boleh serangan maut. Datuk Kamal Iskandar, untuk sementara, selamat. Kami pergi. Lain kali kena lebih hati-hati. Saya tahu. Pakcik Zafran kali ni kena hukum teruk. Dia pasti ada taktik lebih jahat. Saya paling risau ialah keadaan ibu kamu. Walaupun pembedahan berjaya, tapi dia di hospital, ia tetap titik lemah. Kakak, ada satu perkara. Saya harap awak boleh tolong. Cakaplah. Tolong pindahkan ibu saya ke hospital lain. Pindah ke hospital swasta yang dikawal kumpulan Iskandar. Guna kemudahan terbaik. Tapi identiti dia mesti dirahsiakan. Selain awak, saya dan Sarah. Jangan sesekali biar sesiapa pun tahu lokasi dan keadaannya yang sebenar. Boleh tak? Saya faham. Saya akan suruh Xiang Yang. Koridor. بالنتيجة Puan Aisyah,
Perkara yang Puan suruh siasat sudah ada hasil. Ini rekod hospital bandar. Ini rekod hospital bandar. Rekod perubatan Nora Syafi dan laporan ujian darah. Salinan. Golongan darahnya ialah AB. A B? Pasti tak mungkin palsu? Pasti. Ini pemeriksaan pembedahannya. Tak boleh dipalsukan. Ayah, Pasti tak mungkin palsu? golongan darah AB. Maka yang palsu ini, golongan darah Adrian Iskandar palsu. Tak mungkin O. Bagus. Saya ingat Adrian Iskandar, waktu kecil, pernah mengalami kemalangan. Rekod hospital catat darahnya ialah O. Anak berdarah O, ibunya tak mungkin AB. Jadi, kita cuma perlu dapatkan bukti sampel darahnya, baru boleh jatuhkan dia. Buat selama-lamanya. Puan Aisyah Iskandar, Tuan Muda Adrian. Baru dapat berita, kumpulan Iskandar dengan alasan pemeriksaan kesihatan menyeluruh melalui hubungan pribadi telah menghubungi beberapa hospital swasta terbaik di bandar dan pusat pemeriksaan kesihatan. Mereka mahu ambil rekod kesihatan asas, anggota teras kumpulan dan ahli keluarga langsung. Kata mereka nak tubuhkan fail kesihatan keluarga, mencegah sebelum terjadi. Fail kesihatan? Mereka main apa ni? Datuk tahu tak? Nampaknya Tuan Besar Kamal diam sahaja. Kata ini niat baik, timbalan pengerusi Zafran. Bukan fail tu yang penting. Yang penting mereka nak dapatkan maklumat biometrik terbaru dan paling sahih saya melalui pemeriksaan ni. Mereka sebenarnya nak sahkan golongan darah kamu. Malah, nak bandingkan sampel darah kamu dengan Makcik Nora. Macam mana ni? Tak boleh elak pemeriksaan ni. Ramai sangat yang perhatikan. Kalau tak boleh elak, jangan elak. Kita ikut saja rancangan mereka. Encik Iskandar, Ne laisse aucune trace. Encik Iskandar, golongan darah Encik ialah O. Terima kasih atas kerjasama. Mereka tak dapat apa yang mereka mahukan. Kamu kena sentiasa berhati-hati. Pentas dah siap. Tunggu je mereka masuk perangkap. Ayah, Aisyah Iskandar dan kuncu-kuncu dia dah keluar. Bila laporan golongan darah keluar, itu jadi bukti kukuh untuk hantar dia ke neraka. Macam mana? Keputusan pemeriksaan dah keluar? Golongan darah dia O. Golongan darah O? Mana boleh jadi? Adakah Sama. ini palsu? Ataupun dia langsung bukan anak Nora Syafi? Tidak. Mesti ada masalah. Walaupun jenis darah tak sama, saya tetap akan suruh mereka buat ujian DNA kekeluargaan. Asalkan keputusan ujian itu betul. Saya nak tengok depan Datuk, macam mana kau nak jelaskan? Berani sentuh harta keluarga Iskandar. Saya pasti buat dia hidup tak mati pun tak boleh. Tuan Muda, seperti arahan Tuan Muda, semasa ambil darah ada guna sedikit hela. Sampel darah sebelum dihantar untuk analisis telah ditukar ganti oleh orang kita dengan darah simpanan yang jenis darahnya sama dengan Adrian Iskandar yang kami sejak awal telah ditukar. Sampel yang sebenar ada di sini. Semuanya bersih? Pasti bersih. Semua butiran telah diuruskan. Tapi Pak Cik Zafran dah mula curiga. Sekali jenis darah tak sama, dia pasti akan cari jalan lain. Terutama ujian DNA kekeluargaan. Kalau dia jumpa peluang, Mereka tak akan ada peluang dapatkan sampel biologi mak saya yang terkini di hospital swasta sana. Security sangat ketat. Maklumat dikawal. Manakala hospital kerajaan, paling banyak mereka boleh dapat hanya rekod perubatan arsip hospital dan salinan laporan darah. Bahan-bahan ini tak boleh buat ujian DNA kekeluargaan yang ketat. dia pasti akan beri tekanan dari arah lain. Contohnya, memaksa awak mengakui khalayak ramai atau gunakan cara lebih ekstrim untuk paksa Makcik Nora keluar. Jadi, kita perlu, sebelum dia serang lagi, Siang Yang. Ya. Pantau semua gerak-geri Pak Cik Zafran. Terutama orang yang dia hubungi di hospital dan agensi pengenapastian. Ya. Darah jenis O. Sama dengan rekod masa kecilnya. Tepat sama. Mungkinkah tekaan kita salah atau rekod perubatan Nora Syafi itu palsu? Ayah, darah tak sepadan. Kalau begitu, mungkinkah Aisyah Iskandar main tipu dalam pemeriksaan? Puan Aisyah, pusat pemeriksaan itu, kita dah beri amaran awal. Prosesnya sepatutnya ketat. Tapi, kalau pihak lawan lebih licik dan dah beli orang di bahagian kritikal, bukan mustahil.
Jenis darah boleh dimanipulasi. Tapi bukti lebih mendalam, aku tak percaya dia boleh hapuskan semua jejak. Ayah. Maksud ayah DNA? Bukan. Jenis darah mungkin kebetulan atau mereka cari lubang. Tapi ujian DNA ialah sains. Fighting just one. سينصب علي. Sampel biologi Adrian Iskandar dan sampel Nora Shafi. Bandingkan. 俺がこの Hubungan ibu anak disahkan, maka dia pasti Farid Rahman. Walaupun dia pandai bercakap di hadapan sains, dia tak boleh nafikan. Cabaran ada dua. Pertama, Nora Shafi baru keluar hospital. Tempatnya misteri. Kita tak dapat sampelnya sekarang. Kedua, bagaimana nak dapatkan ujian DNA Adrian Iskandar? Secara sah dan logik, cara biasa. Pasti tak boleh. Datuk akan curiga. Puan Aisyah, walaupun Nora dah pindah hospital, tapi dia pernah jalani pembedahan di Hospital Bandar. Sisa perubatan yang terhasil semasa pembedahan, terutamanya sampel tisu yang ada maklumat biologi mendalam, ikut peraturan. Akan disimpan untuk sementara waktu. Asalkan kita... Saya faham. Perkara ini mesti dilakukan dengan teliti, tiada cacat celah. Hakim, kau uruskan. Tak kira apa kos. Dapatkan sampel fisiologi Nora yang disimpan di Hospital Bandar. Ingat, sampel asal bukan salinan laporan. Faham. Ayah, bagaimana dengan Adrian Iskandar? Cari peluang untuk dia tinggalkan sesuatu secara semula jadi. Rambut, air liur. Malah, cawan yang dia guna. Banyak cara, tapi pastikan sampel sah. Dan sumbernya jelas. Boleh buktikan. Ia miliknya. Kali ini, lihatlah dia nak buat alasan apa. Mereka sedang berhubung secara sulit dengan Ketua Jabatan Patologi Hospital Bandar. Nampaknya nak dapatkan DNA Makcik Nora. Mereka memang tak berputus asa. Mula sasarkan DNA. Sampel hospital dulu. Semasa di hospital sudah dibersihkan. Tapi tak jamin tiada tertinggal. Terutama dalam hidup seharian, sukar dihalang. seperti dijangkakan, pengesahan jenis darah gagal. Ini pasti langkah berikut mereka. Dan langkah ini lebih sukar dihalang daripada jenis darah. Untuk pihak hospital, saya boleh suruh Yang pergi bersihkan sisa. Tapi hidup seharian, Tidak. Kak Aisyah, kita bukan saja tak perlu berjaga-jaga ketat, malah kita perlu beri sedikit bantuan. bantuan. Betul. Mereka nak bukti DNA saya. Kita beri mereka satu yang cukup nyata. Tapi tak boleh kaitkan saya dengan Puan Nora Shafi. Bukti macam itu, Maksud awak, palsukan sampel? Tapi institusi pengesahan kini, pemeriksaan sangat ketat. Palsukan sampel risiko tinggi. Mudah dikesan. Eres increíble. tapi arahkan. Mereka nak sampel saya. Kita beri saja satu pada mereka. Dan sampel ini justru boleh buktikan antara saya dengan Puan Nora tiada hubungan darah. Macam mana boleh? Kecuali awak memang bukan anak Makcik Nora. Perkara ini perlu persiapan. Kak Aisyah, tolong hubungi seseorang. Orang ini sangat percaya. Siapa? Semasa Adrian lahir, ada doktor keluarga di rumah utama keluarga Iskandar. Selain itu, saya perlukan rekod perubatan Ibu Adrian sebanyak mungkin dengan terperinci. Terutama pemeriksaan pranatal, rekod kelahiran, sejarah perubatan dan sampel darah. Awak nak bina semula latar belakang biologi Adrian dari sumbernya? Pertahanan terbaik ialah biar senjata lawan tuju ke musuh khayalan yang sudah kita sediakan. Bila dia bawa bukti ini, jumpa Datuk, bukti itu akan jadi perisai kukuh untuk kita. Farid Rahman ini, pemikirannya dalam, tindak balasnya pantas, melebihi jangkaan saya. Ketua Jabatan SON, ini sedikit tanda terima kasih. Kami cuma perlukan sekeping kecil tisu tumor Puan Nora Shafi yang dibuang semasa pembedahan untuk penyelidikan perubatan pribadi. Ia pasti tak akan mendatangkan masalah pada doktor atau hospital. Ini tak ikut peraturan. Sampel perubatan ada. Sistem pengurusan ketat. Lagipun pesakit dah pindah hospital. Kami tahu peraturan, jadi kami minta tolong. Jangan risau. Hal ini, langit tahu. Bumi tahu, awak tahu. Saya tahu. Lagipun, sampel yang disimpan. Kadang-kadang hilang sedikit. Biasa je. Betul tak? Petang esok, di bilik fail, ada pemeriksaan stok. Saya letak barang tu di tempat lama.
Pengarah Zainal, ya, orang bijak. Adrian, baru-baru ni kat syarikat, boleh selesa tak? Kalau ada tak faham, tanya Pak Cik Zafran je. Terima kasih Pakcik. Agak lancar. Abang sepupu contoh saya. Saya nak banyak belajar. Dari dia. Tapi abang, awak kena jaga kesihatan. Saya nampak awak macam penat je. Cuba rasa ini. Makcik Ayu yang masak ikan ni memang sedap. Nak guna sampel air liur. Rafiq Iskandar, tipu helah kecil macam ni. Kanak-kanak pun tak tertipu. Hari ini saya ajar awak erti gali kubur sendiri. Saya dah kenyang. Ayah nampak semakin sihat dengar kata minggu lepas. Pergi main golf. Hehe. Badan tua ni nak riadah sikit. Tak sama macam awak anak muda. Hahaha. Adrian, baru-baru ni kat syarikat okey tak? Orang bawahan tak susahkan awak kan? Terima kasih, Datuk. Sedang biasakan diri dengan operasi setiap bahagian. Pak Cik Ramli dan pengarah Wahid juga banyak ajar. Saya memang ada cabaran, tapi itu proses pembelajaran. Datuk, Adrian cepat tangkap. Projek terbiar di Zon Selatan, pelan pulihannya, dialah yang ketuai. Hasil lebih baik dari jangkaan. Rencananya rapi sekali. Bagus. Asal boleh fokus dan rajin belajar sudah cukup. Empayar keluarga Iskandar akhirnya akan diserahkan pada generasi kamu. Rafiq, kamu pun kena banyak belajar dari abang sepupu. Bahut ho gaya Arjun Sharma. Dengan kawan-kawan tak tentu hala. Datuk, mana saya berani lepak? Abang sepupu hebat begini? Saya pasti akan banyak belajar nanti. Anak-anak semua rajin. Ini rezeki keluarga Iskandar. Ayah, awak tak payah risau. Bersara dan rileks saja. Betul. Nampak mereka beradik-beradik kerap duduk semeja, makan dan berbual begini, saya dah gembira. Sampel sudah diambil. Harap awak semua suka hadiah ini. Keputusan macam mana? Puan Aisyah, setelah dibandingkan, 2 sampel yang dihantar, tiada langsung hubungan darah. Mustahil. Ini mustahil. Sampel tu pasti dah ditukar. Sama ada yang kat hospital tu palsu, atau yang kat rumah tu dimanipulasi oleh Aisyah Iskandar. Macam mana boleh jadi ni? Kita dah pantau ketat-ketat pun. Dah, ayah. Sekarang ni apa nak buat? Kalau ujian DNA tak ada tanpa bukti kukuh ini, maka kita tak boleh buat apa-apa pun. Wah, si Aisyah Iskandar ni. Wah, Farid Rahman. Aku pandang rendah kat korang. Rupanya, sampai tahap ni pun korang dah jangka. Lepas ni, Perkara ni tak habis di sini. Jalan ni tak boleh pakai. Cari jalan lain. Pergi dulu, balik. Licik betul. Farid Rahman, kau dah agak. Kita akan buat langkah ni. Ayah, sekarang ni kita macam mana ni? Kumpulan darah tak sama. DNA pun tak sama. Mungkinkah dia betul-betul Adrian Iskandar? Kalau macam tu, kereta kat bawah tebing tu, dengan mayat tu macam mana nak terangkan? Tak. Lebih ketat dia berlindung, lebih terang dia ada niat jahat. Bukan dia takut disiasat. Dia takut hasil siasatan. ya. Puan Zafran, lepas ni kita nak menerobos dari sudut mana? Talian hospital tu dijaga terlalu ketat. Jalan maklumat identiti pula dah diskat mereka. Tapi dia tetap Ibunya sakit. hubungan sosial tak mungkin dihapus sepenuhnya. Selain mak dia, rakan sekelas, pasti ada kelemahan lain. Atau orang yang tahu latar belakang sebenar dia. Maksud Puan, jiran lama di kampung dia? Jiran, itu satu arah siasatan. Kita selama ini nak siasat identiti sebenar Farid Rahman. Sebab itu kita ambil sampel Nora Syafi untuk bandingkan. Tapi kalau kita tukar cara fikir, Ayah. Tukar cara fikir macam mana? siasat maklumat sebenar Farid Rahman dengan mak dia. Tuan Muda,
Pihak Pak Cik Zafran diam saja. Tak hubungi hospital atau pusat forensik lagi. Tapi orang bawah dia hampir keseluruhan sedang siasat Tuan Muda. Bukan. Dia siasat Farid Rahman, jiran lama rumah lama dia. Siasat kisah lama itu. Mereka nak cari apa sebenarnya? Mungkin nak cari orang yang kenal Farid Rahman masa kecil untuk kenal pasti. Tak. Kalau nak cari orang untuk kenal pasti, patut lebih prihatin. Keadaan terkini Farid Rahman. Contohnya, cikgu sekolah menengah. Jiran terkini, Sionau Mate. Sekarang ni, jawapan lebih macam nak cari bukti latar belakang. Latar belakang Farid Rahman bukan dah jelas ke? Ayah dia meninggal awal, mak dia sakit. Kecuali mereka dapat jumpa. Saya dengan Puan Nora Syafi, bukan ibu kandung, saksi dan bukti penting yang mengesahkannya. Kalau mereka boleh buktikan, Nora Syafi bukan ibu kandung awak, maka ketidaksesuaian, golongan darah dan DNA dulu, ada penjelasan munasabah. Malah boleh disimpulkan, awak Farid Rahman dengan Nora Syafi cuma hubungan anak angkat. Siasat. Pergi siasat rumah lama sekarang, cari jiran lama. Tanya, ada cerita luar biasa tentang latar belakang Farid Rahman semasa kecil? Selain itu, awasi rapat kaki tangan siasatan Pak Cik Zafran. Lihat apa sebenarnya mereka sedang cari. Baik. Mak Cik Chen, cuba ingat balik lebih kurang 18 atau 19 tahun lalu. Keluarga Farid pernah tak berlaku apa-apa peristiwa istimewa tentang budak Farid tu? Farid tu nasibnya malang. Lepas dia lahir tak lama, ayahnya dah meninggal. Nora seorang saja jaga dan besarkan dia. Kalau nak cakap peristiwa istimewa, tak lama lepas Farid lahir, beberapa bulan saja, Nora ni perasaannya langsung tak normal, sangat tak normal. Dia asyik menangis. Dia tak pernah pangku bayi. Keluar jumpa orang. Rasanya tak berapa lama bayi tu tak ada dah. Tapi tak lama selepas itu, dia bawa balik semula. Kata dalam rumah saudara. Dia dijaga sementara. Dulu kami hairan juga. Budak baru lahir, kenapa nak hantar pergi? Tapi yang bila Saya di ono Hogawa. lebih kurang berapa lama? Tak ingat dah. Sudah terlalu lama. Macam masa Farid baru lahir, 1-2 bulan kot. Budak tu akhirnya dibawa balik juga. Tapi Nora ni, lepas Farid balik, dia jadi macam orang lain. Dia kerja kuat sangat. Dengan Farid tu, baiknya tak terkata. Nenek. Perkara ni, siapa lagi yang tahu? Jiran-jiran lama tu, mungkin ada yang ingat sikit. Tapi, masa dah lama, sangat dah. Nenek, duit ni, nenek simpanlah. Hari ni, apa saya tanya? Dengan apa nenek bagi tahu? Jangan cakap dengan sesiapa. Kalau nanti ada orang luar tanya lagi, nenek cakap je, tak ingat dah. Faham? Nore, Nenek cakap je, sudah tua, ingatan dah tak baik. Puan Aisyah Iskandar, ada perkembangan berdasarkan beberapa jiran lama, kenangan kabur, Farid Rahman, selepas dilahirkan dalam 1-2 bulan, pernah hilang buat seketika. Nora Syafi beri alasan, hantar ke rumah saudara. Tapi jiran lama ingat, Nora Syafi waktu itu sangat tertekan. Tidak nampak macam sekadar beri anak angkat. Berdasarkan tarikh, tepatnya 18 tahun lalu. bukan. 18 tahun lalu, bukti apa? 18 tahun lalu. Tahun Adrian Iskandar lahir. Tahun itu. Jika tahun itu, atas sebab tertentu, anak Nora Syafi mati. Atau hilang, dan pada masa sama, seorang bayi lain yang perlu disembunyikan, diserahkan padanya. Maksud ayah, Farid Rahman itu mungkin langsung bukan anak kandung Nora Syafi? Kalau begitu, adakah dia? Ini baru sangkaan. Kita perlukan bukti kukuh untuk buktikan sangkaan ini.
Jika Farid Rahman benar anak angkat Nora Syafi, jadi siapa? Ibu bapa kandungnya? Apa terjadi dulu? Atau dia sebenarnya darah daging? Keluarga Iskandar yang hilang tahun itu? Puan Aisyah, seterusnya. Kita buat bagaimana? Teruskan siasatan mendalam? Ibu bapa kandung Farid? Betul, hanya dengan cari maklumat ibu bapa kandung Farid, semua misteri ini baru boleh diselesaikan. Tuan Muda Adrian, kami ikut jejak siasatan. Pak Cik Zafran, siasat balik. Jumpa beberapa jiran lama. Mereka sebut satu maklumat kabur mengenai masa bayi Tuan yang mungkin pernah dihantar pergi sebentar. Makcik Nora masa itu. Perangai luar biasa. Perkara itu saya ada ingat sikit. Waktu kecil, selalu dengar budak sebelah sindir saya, kata saya anak angkat. Tapi mak saya setiap kali tegur mereka keras, suruh mereka, jangan cakap sembarangan. Kita tak boleh tunggu mereka buat langkah. Memandangkan mereka serang dari asal-usul saya, maka kita kena cari fail maklumat ibu kandung saya. Maksudnya? Saya mungkin bukan anak kandung mak saya. Sangat mungkin anak kandung mak saya meninggal waktu kecil. Untuk redakan kesedihan, diambil saya dari rumah anak yatim yang lahir tahun dan bulan sama. Kita kena cepat pergi ke rumah anak yatim. Cari dokumen pengangkatan dulu. Puan Aisyah, saya faham. Saya uruskan. Tuan Muda Adrian, ini baki duit. Rawatan yang Tuan beri. Makcik Nora pulih baik. Doktor kata seminggu lagi boleh keluar hospital. Simpanlah. Rawatan lanjut. Perlu banyak duit lagi. Tak, terlalu banyak duit ni. Dan saya ada soalan. Cakap, Siapa sebenarnya awak? Kenapa baik sangat pada Makcik Nora? Kenapa rupa awak sama macam Farid? Farid dah hilang 3 bulan? Tak angkat telefon, tiada khabar langsung? Makcik Nora tak cakap. Tapi saya tahu dia risau setiap hari. Kalau awak tahu dia di mana, tolong beritahu saya. dia selamat sekarang. Dia buat sesuatu sangat penting. Lepas siap, dia akan balik. Awak dengan dia, Kami dari dunia berbeza. Ada perkara, tak tahu, lebih selamat. saya tahu awak lah dia. Saya takkan silap. Farid Rahman, Awak tersilap orang. jangan berlakon lagi. Saya dari pihak ibu kandung, Adrian Iskandar. Nak tahu asal-usul sebenar Adrian? Malam esok pukul 9, kilang terbiar di pinggir barat. Datang sorang-sorang. Bawa tunai RM650,000. Kenapa saya nak percaya? Sebab ini, dia ibu kandung, Adrian Iskandar. Kalau awak tak datang, saya akan beritahu. Kemarilah. Ini mungkin perangkap. Niat dia lebih macam nak duit saja. Tapi kalau apa dia cakap semua benar, Terlalu bahaya. saya mesti pergi. Tapi, Duit dah bawa, beritahu dulu apa yang awak tahu. ibu kandung Adrian ialah anak luar nikah keluarga Lin dari utara. 20 tahun lalu. Pernah bercinta dengan ayah Adrian. Mereka selepas melahirkan anak kembar, seorang tinggal dengan keluarga Iskandar. Seorang lagi dihantar ke rumah anak yatim. Keluarga Lin. Keluarga politik itu. Lin Wan meninggal dunia 3 tahun lepas. Sebelum meninggal, dia beritahu rahsia ini kepada saya. Dan saya ialah adik sepupunya. Ini RM650,000. Ambil duit ini. Jangan muncul lagi selama-lamanya. Baik. Son propre fils, Tahanan haram. Pemerasan. Jangan bergerak, biar saya pergi. Letakkan senjata. Undur. Kalau tak, saya bunuh dia. awak bunuh saya pun, awak takkan dapat lari. Dan kakak sepupu awak, Lin Wan, takkan nak nampak awak jadi begini. Iwak merepek. You pun tak pernah jumpa kakak sepupu saya. Saya bukan saja jumpa dia, malah tahu dia dikebumikan di perkuburan Lin Bei. Awak pernah pergi? Ziarah setiap tahun. Sebab saya janji pada ibu kandung saya, tak ada dah identiti dia.
Bila awak pergi siasat ke Berlin, Wan? Bila Siang Yang bawa balik, fail rumah anak yatim. Saya dah tahu. Semua rahsia Adrian. Ling Chi Hao tu. Betul ahli keluarga Lin ke? Mungkin ya. Inspektur akan siasat keluar. Tinggal sebulan lagi sebelum upacara pewarisan. Bolehkah kita bertahan? Mesti tabah. Bukan sekadar untuk duit. Tapi juga untuk mereka yang percaya padaku. Anak, mari sini. Kau Farid. Kan? Mata kau dan Farid mirip sikit. Tapi sorot mata lain. Mata Farid selalu gelisah dan degil. Sorot mata kau terlalu tenang. Maafkan saya, Makcik Nora. Farid masih hidup ke? Dia masih hidup. Dia sedang buat sesuatu yang sangat penting. Dia suruh saya jaga makcik. Budak Farid ni sentiasa buat kerja bodoh. Dia pergi buat kerja bahaya untuk bayar kos rawatan saya ke? Dia pergi buat kerja bahaya untuk bayar kos rawatan saya ke? Sekarang dia kerja yang gaji sangat tinggi. Mais s'il dit vrai, dia akan balik. Kau pun budak baik. Terima kasih atas segala bantuan selama ini. Ini tangkal penjaga untuk Farid masa kecil. Kau simpan untuk perlindungan. Makcik Nora, Makcik betul tak tahu. Di mana Farid? saya tahu. Sarah, percayalah saya. Semua yang dibuat sekarang untuk rawatan makciknya. Dan masa depan kalian. Kalau awak, kenapa tolong dia? Sebab saya pun perlukan bantuannya. Kami saling perlukan. Awak akan lindungi dia? Saya akan lindungi dia dengan nyawa saya. Awak memang dia. Kenapa nafikan? Kenoloes. Memang betul. Farid Rahman bukan anak kandung Nora Syafi. 无尽的奥地能假信单 Digabung dengan keterangan jiran, cukup untuk buka jalan di hadapan Datuk Kamal. Tapi ini belum cukup. Bukti langsung bahawa Adrian Iskandar sekarang sebenarnya adalah Farid Rahman yang diangkat. Ayah, macam mana? Bawa saja ini. Beritahu Datuk. Tak. Sekarang Datuk percaya dia. Dengan hanya, Rompan le. dia boleh saja membuat alasan, katakan palsu, katakan fitnah. Kita perlu buat Farid Rahman sendiri dalam keadaan terdesak. Mengaku dengan mulut sendiri. Bukan, ayah. Jadi kita buat macam mana? Nora Syafi baru keluar hospital. Dia paling lemah sekarang. Sarah Razak tu adalah beban terbesar Farid. Kawal dua wanita ini. Paksa Farid Rahman. Tunduk dan muncul. Bukankah dia sangat setia? Biarlah dia terbelenggu perasaan. Masuk perangkap sendiri. Saya faham. Kita pasang kepungan ketat. Asalkan dia berani datang, kita dedahkan wajah aslinya. Tak boleh lari. Cari orang yang boleh dipercayai. Buat dengan bersih. Tempatnya, pilih gudang nombor 7 yang terbengkalai di timur bandar. Sunyi, mudah dikawal. Ingat, matlamat utama kita, paksa Farid Rahman. Dedah identiti sebenar dan akui kesalahan. Bila dapat rakaman atau audio, barulah selesai buat selama-lamanya. Faham? Sarah, Para provarji rata mench, sekarang aku dah sihat. Kau fokus ulang kaji saja. Peperiksaan masuk universiti dah nak dekat. Makcik, saya okey. Saya dapat tempat pertama dalam peperiksaan bulan ini. Betul ke? Puan Nora, Cik Sarah, jangan bergerak. Siapa? Ikut kami. Kami tak nak sakiti awak. Kamu siapa? Nak buat apa? Tangkap semua. Aku dah sampai. Mana mereka? Farid Rahman, berani betul kau datang sorang-sorang
Mak aku dengan Sarah mana? Mereka selamat buat sementara. Kamu sebenarnya nak apa? Nak apa? Mahu kau lepaskan hak pewarisan dan akui diri kau si penyamar keluar dari keluarga Iskandar serta pulangkan semua wang yang kau dapat ke akaun kami. Kalau aku kata tak boleh, Nanti kau tunggu. Uruskan mayat dua perempuan itu. Pak Cik Zafran, rancangan kamu gagal. Kamu dah dikepung, letak senjata. Ini macam mana ni? Bos, apa kita buat? Cepat tangkap dia. Jadikan dia tebusan. Cepat. Walaupun kau musnahkan segalanya, Rafiq, letak pistol itu. Sofia, espera por mim. peluang... Aku memang tiada peluang lagi. Walaupun aku mati, aku akan bawa kau teman ke neraka. Zafran Iskandar, Rafiq Iskandar. Kamu berdua disyaki penculikan, cuba bunuh dan kesalahan lain. Kamu ditahan sekarang. Kau bukan Adrian Iskandar. Kau pasti bukan Adrian Iskandar. Aku akan buktikan. Mak, Sarah, kamu berdua okey? Anak, kau okey? Aku okey. Maaf, buat kamu risau. Kau buat aku panik. Aku dengan kau pergi sendiri ke gudang. Aku ingatkan dah jadi apa-apa? Aisyah, Zafran, dia betul buat semua tu? Ya, Datuk. Bukti kukuh. Polis dah fail pendakwaan. Pak Cik Zafran, mungkin kena hadapi hukuman penjara lebih 20 tahun. Dosa betul. Datuk, jaga kesihatan. Aisyah, jujur cakap dengan aku. Adrian, dia ni ada masalah ke? Datuk, apa maksud Datuk? Aku dah tua, tapi tak nyanyuk. Perkara berlaku kebelakangan ni terlalu kebetulan. Lagipun cara Adrian bertindak terlalu baik untuk budak 18 tahun. Itu sebab Adrian bijak. Terlalu bijak. Bijak sampai macam dah tahu apa nak jadi. Dan siap sedia lebih awal. Esok, aku nak bawa Adrian buat ujian DNA. Datuk. Sebelum Datuk bawa aku buat ujian DNA itu, ada satu perkara. Saya nak mengaku. Katakan. Saya bukan cucu kandung Datuk. Saya anak angkat. Awak, macam mana awak tahu? Dalam fail lama rumah keluarga Iskandar, saya nampak perjanjian pengangkatan. Awak dah lama tahu? Kenapa awak masih nak balik? Kenapa nak warisi keluarga Iskandar? Sebab Datuk perlukan saya. Keluarga Iskandar perlukan saya. Dan dalam hati saya, Datuk memang Datuk saya. Tak kira ada pertalian darah atau tidak. Ibu bapa awak, mereka tak dapat anak sendiri. Mereka ambil awak dari rumah anak yatim. Masa itu, awak baru 3 bulan. Saya tahu. Mereka anggap awak anak sendiri. Saya pun sama. Saya akan rahsiakan. Awak bukan Adrian, kan? Walaupun rupa awak mirip dan tahu banyak hal, tapi akhirnya awak bukan dia. Maafkan saya. Datuk. Di mana Adrian yang sebenar? Di mana Adrian yang sebenar? Dia dah meninggal. Kemalangan yang diatur Pak Cik Zafran. Zafran Iskandar demi harta, anak saudara sendiri pun sanggup bunuh. Dah masuk penjara sekarang, memang patut. Bangunlah. Tout va bien? Untuk buat pembedahan untuk mak saya. Pembedahan? Hanya untuk pembedahan? Bagi orang miskin, tak ada duit untuk pembedahan, bermakna tak ada harapan hidup. Sekarang awak dah ada duit, kenapa masih nak balik? Sebab saya dah janji pada Datuk, nak tanggungjawab keluarga Iskandar.
I have a very important Siapa nama awak? Farid Rahman. Farid. Bagus nama itu. Mulai hari ini, awaklah cucu lelaki sah Datuk Kamal Iskandar dan pewaris keluarga Iskandar. Aisyah, majlis pewarisan tu majukanlah. Esok saya umumkan Adrian Iskandar sebagai pewaris keluarga Iskandar dan serahkan sahamnya. Datuk, Beliau akan faham. Saya penat. Kumpulan Iskandar perlukan kestabilan. Adrian, boleh pikul tanggungjawab ini? Boleh. Datuk, saya faham. Saya terus uruskan majlis esok dan sidang medianya. Datuk, saya pun nak buat persiapan. Kak, tadi Nampaknya Datuk dah lama tahu perkara ini. Cuma tak dedahkan Pak Cik Zafran dan tak dedahkan kita berdua. Nasib baik, awak buktikan kemampuan awak. lepas majlis pewarisan tamat, bagi RM250,000 itu persiapan. Lepas tu, awak nak pergi, Kontrak hingga majlis pewarisan tamat. tapi Datuk perlukan awak. Keluarga Iskandar perlukan awak. Saya pun perlukan awak. Saya Farid Rahman, bukan Adrian Iskandar. Boleh jadi... Sekarang Datuk nak anggap awak cucu dia yang sebenar. Kak, saya rasa lepas syarikat stabil, bundaku, saya serahkan pada awak. Apa? You lebih faham keluarga Iskandar, lebih faham Datuk. Lagipun, saya nak temankan mak saya dan Sarah. Kalau awak nak pergi, Saya kekalkan kerusi lembaga pengarah dan saham awak, tapi pengurusan harian akan saya serahkan pada awak. apa awak nak buat? Saya nak tubuhkan yayasan kebajikan khusus untuk bantu pelajar miskin dan pesakit kritikal untuk lakukan perkara yang bermakna. Datuk tak akan setuju. Dia akan setuju. Dia akan faham. Inilah yang saya benar-benar mahukan. Hari ini, saya umumkan secara rasmi cucu saya, Adrian Iskandar, akan dilantik sebagai pengerusi kumpulan Iskandar yang baharu dan mewarisi 30% saham saya. Terima kasih atas sokongan Datuk. Terima kasih kepada semua yang dihormati, rakan sekerja dan rakan atas kehadiran dan sokongan anda. Saya berjanji dengan sepenuh keikhlasan dan usaha untuk pelihara warisan ini dan memimpinnya ke tahap lebih tinggi. Saya ingin bersama anda semua melangkah maju, membina masa depan. Pengerusi Fang muda dan berjaya. Benarlah murid mengatasi guru. Sungguh hebat. Kumpulan Iskandar di bawah pimpinan anda pasti lebih maju. Semoga lancar. Bagi dia, hidup baharu baru bermula. Selamat datang ke lembaga pengarah. Mesyuarat mingguan hari Isnin depan. Kami semua tak sabar nak dengar rancangan awak. Takkan mengecewakan harapan semua, Pak Cik Ramli. Puan Aisyah Iskandar, ini dokumen yang perlu anda sendiri tanda tangani. Selain itu, pukul 3 petang nanti, ada mesyuarat berkala lembaga pengarah. Faham. Wang sudah dipindahkan ke akaun yang awak tetapkan. RM3,250. Tak kurang 1 sen pun. Dan nanti jatuh. Awak nak pergi ke? Datuk tadi tanya saya, bilalah awak nak pindah balik ke rumah utama? Tunggu sebentar lagi. Alahai anak, awak dah sampai. Mari, duduklah. Makcik, kesihatan makcik sekarang dah baik? Dah banyak baik. Farid dia, bila dia boleh balik? Tak lama lagi. Lepas urus sibuk ni, dia akan balik. Awak ni budak yang baik. Saya tahu awak ada kesulitan sendiri. Tak apa dah. Semua ni nak habis dah. Tak kira siapa awak, dalam hati saya, awak dah jadi anak saya. Tuan Muda Adrian. Tuan Muda Adrian, bolehkah cuma beritahu saya, di mana Farid Rahman sekarang? Dia berada di tempat. Maksud awak di rumah besar keluarga Iskandar? Tempat selamat? Maksud awak di rumah besar keluarga Iskandar? Sarah Razak. Awak mengaku? Ya.
Saya ialah Farid Rahman. Kenapa awak tak beritahu saya? Kenapa tak beritahu awal-awal? Awak tahu tak, saya risau sangat. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya tak nak libatkan awak dalam bahaya. Jadi sekarang macam mana? Pihak keluarga Iskandar. Upacara pewarisan dah selesai. Saya dah dapat duitnya. Lepas saya uruskan semuanya, saya baru balik. Awak nak pergi ke mana? Bukankah awak dah lulus ke Universiti Bahasa Kota Raya? Nanti, saya bawa mak saya sekali. Kita mulakan hidup baru. Awak dah dapat duit? Kenapa tak berangkat awal? Sebab saya janji pada Aisyah, nak bantu stabilkan keadaan. Jangan-jangan awak suka Kak Aisyah tu? Dia kakak saya. Tapi awak berdua bukan sedarah. Sarah. Hati saya cuma ada awak. Sejak hari pertama, masuk sekolah menengah lagi. Farid, awak betul tak nak ikut kami ke sana? Mak, saya ada hal lagi nak selesaikan di sini. Lepas selesai, saya cari mak nanti. Jaga diri baik-baik. Jangan risau. Awak ni, sampai sana nanti, belajar tekun. InsyaAllah. Tapi, awak mesti datang nanti. Saya janji. Tahun ini, nilai pasaran kumpulan Iskandar naik 30%. Anak syarikat teknologi pun jadi bintang baharu industri. Semua ini, terima kasih pada cucu saya, Adrian Iskandar. Terima kasih, Datuk. Pencapaian ini bukan saya seorang punya. Ia milik setiap kaki tangan kumpulan Iskandar. Milik usaha keras Kak Aisyah. Milik semua rakan kongsi yang percaya pada Iskandar. Awaklah jiwa Iskandar. Tak. Iskandar tak ada jiwa. Cuma ada pasukan. Seterusnya, saya nak umumkan satu perkara penting. Bermula bulan depan, saya akan letak jawatan sebagai pengerusi dan serahkan kepada Aisyah Iskandar. Kau betul putuskan? Datuk dah tahu? Dah. Datuk pun sokong. Adik lelaki. Terima kasih. Sayalah patut ucap terima kasih. Kalau tak ada engkau, takkan ada aku hari ini. Sarah, Farid kata nak balik hari ini. Penerbangan petang nanti. Mak, Sarah, Kenapa balik awal? nak bagi kejutan. Alamak, kurusnya. Kerja sangat susah ke? Tak penat. Nampak mak sihat begini? Tak penat langsung. Tuan, makan malam dah sedia. Mak Cizang, tolong tolak mak saya ke ruang tamu dulu. Saya dengan Sarah ikut kemudian. Baik. Kau nanti tinggal di Kota Raya? Urusan syarikat, boleh urus dari jauh. Balik kali ini terutama, nak temankan mak. Dan, nak temankan kau. Temankan aku? Kau masih belajar di universiti. Tinggal di sini, senang nak jaga kau. Keluarga Iskandar macam mana? Semua dah diatur. Kakak akan uruskan semuanya. Cuma bila ada hal besar, baru saya balik. Farid, semua ni rasa macam mimpi je. Setengah tahun lepas, kau masih seorang pelajar yang risaukan hidup. Sekarang Sekarang saya masih Farid Rahman. Cuma, ada lebih tanggungjawab. Ada lebih orang yang disayangi. Sarah Razak. Saya nak tubuhkan Yayasan Kebajikan di Kota Raya. Yayasan Kebajikan. Ya, lokasi yayasan dengan operasi awalnya akan di Kota Raya. Dengan ini saya pun boleh jaga awak berdua sambil kerja. Awak rasa macam mana? Saya mesti sokong. Tapi, ni takkan buat awak lebih sibuk ke? Eu gosto do Miguel Carvalho. Tapi ia bermakna, bukankah saya dah kata,
Kali ini balik, tujuan utama ialah teman awak dengan mak. Yayasan ini pada masa depan juga akan jadi sebahagian hidup kita. Kalau awak berminat, bila pacaran awak tak terlalu padat nanti. Awak pun boleh datang tolong. Baik. Asalkan awak rasa ia betul, saya akan sentiasa teman awak. Terima kasih. Sarah. Mari masuk. Mak dah tunggu tak sabar. Encik Farid, setiap usahaan permohonan minggu ini. Semuanya 30 permohonan. Semua yang lulus tapisan dan memenuhi piawaian, segerakan bayaran. Ya, Farid, tengok pelajar sekolah menengah ini. Ibunya sakit, bapaknya kurang upaya. Tapi prestasi akademiknya masih nombor 1 di sekolah. Tajaan penuh. Termasuk yuran universiti. Dan yang ini pula, anak-anak rumah kebajikan, semua perlukan pakaian sekolah dan buku baru. Sering dengar cerita tentang anda? Serta hubungi sekolah. Sediakan untuk anak-anak itu kelas tuition percuma. Encik Farid, kalau nak guna duit begini, duit yayasan cepat habis nanti. Duit hilang boleh cari lagi. Tapi peluang anak-anak ini hilang, memang hilang buat selamanya. Betul. Datuk. Farid, bagaimana dengan yayasan kebajikan? Sangat baik. Kami sudah bantu lebih 200 keluarga. Bagus, bagus. Inilah perkara yang patut dilakukan oleh cucu keluarga Iskandar. Oh ya, bagaimana kesihatan mak kamu? Oh, mak saya sihat sekarang. Dia tinggal bersama saya sekarang, saling jaga. Baguslah. Bila nak bawa dia balik jumpa? Minggu depan, Sarah bercuti. Nanti kami sekeluarga akan balik bersama. Sekeluarga? Oh, baik. Sekeluarga, Datuk akan tunggu. Datuk. Selamat datang. Payah-payah perjalanan. Datuk. Payah-payah perjalanan. Nora Syafia. Nora. Nama yang cantik. Selamat datang ke rumah kami. Tuan Besar Kamal, terlalu baik. Mengganggu Tuan. Farid, Sarah, kita jumpa lagi. Selamat pulang. Makcik, saya Aisyah. Kerap dengar Farid sebut pasal makcik. Hari ini akhirnya berjumpa. Kita semua satu keluarga. Janganlah berasa keko. Mari. Rumah dah sediakan hidangan ringkas. Kita makan sambil borak. Duduk. Duduklah. Nora. Terima kasih atas didikan anak yang baik ini. Farid. Pakcik Iskandar, kamilah yang patut berterima kasih. Kerana beri peluang pada Farid dan juga Puan Aisyah. Makcik Nora, panggil saja Aisyah. Datuk makanlah lagi. Baik, baik. Farid. Kau dengan Sarah, bila nak kahwin? Tunggu Sarah habis universiti dulu. Itu pun 2 tahun lagi. Datuk dah tak sabar nak dapat cicit lelaki. Farid, kau betul nak lepaskan hak warisan kumpulan Iskandar untuk buat kerja amal? Sarah. Kau tahu, bila masa paling gembira bagi aku? Bila? Bukan hari aku warisi kumpulan Iskandar. Bukan masa aku dapat untung pertama RM650,000. Tapi minggu lepas, budak perempuan Barah Darah yang kami bantu, dia telefon beritahu aku, pemadanan sumsum berjaya. Boleh jalani pembedahan. Kau sentiasa begitu. Terlalu fikirkan orang lain. Dulu, aku pun seorang yang perlukan bantuan. Tapi sekarang ada kemampuan, aku nak sambungkan bantuan ini pada orang lain. Aku sayang kau, Farid Rahman. Sama ada kau pelajar, pewaris Iskandar, atau dermawan, aku tetap sayang kau. Aku pun sayang kau. Selamanya. Dulu aku pelajar Farid Rahman dan pernah juga penyamar keluarga elit Adrian Iskandar. Tapi kini, aku cuma diri sendiri. Seorang suami, seorang anak, yang ingin gunakan sisa hidup untuk terangi hidup orang lain.
Jalan ini sukar, tapi berbaloi. Sebab bangkit dan menang sebenar bukanlah tentang dari bawah naik ke atas, tapi di manapun berdiri. Tak lupa asal-usul. Sentiasa mampu ulurkan tangan, menolong mereka yang masih berusaha ke puncak.